pula yang dimaksudkan dengan perkataan ini. Dan perceraiannya dipanggil sebagai hakikat insaniah. Perceraian secara perincian makhluk tu, bagaimana sifatnya, bagaimana dia punya tempatnya, bagaimana, maka dinyatakan secara hakikat insaniah, secara perincian. Sebab itulah kita boleh katakan daripada yang umum kepada yang khusus. Sebab itulah contohnya dalam kita belajar sifat 20, contohnya dalam bab iradat. Dalam bab iradat, maka di sana ada perincian. Perincian itulah yang mana hasil nanti ataupun hasilnya nanti akan berlakunya selepas itu. Tetapi perlu kita faham daripada ta'yin awal, ta'yin sani ataupun ahadiyah, wahidiyah, ini merupakan adalah martabat qadim ataupun martabat ketuhanan. Maka barang siapa yang berkata tiga martabat itu adalah makhluk, maka hukumnya adalah kufur, na'udzubillah min zalik. Itu yang dimaksudkan dengan tiga martabat ketuhanan. Okey. Seterusnya, saya nak ringkaskan. Saya tak nak benda ni terlalu bila kita bercakap dengan terlalu makin dalam takut membawa kepada salah faham. Jadi perlu kita faham ni, iaitu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, itu semua adalah martabat ketuhanan. Perlu kita ingat itu adalah martabat qadim, bukan makhluk. Jadi barang siapa yang kata hakikat Muhammadiyah itu adalah makhluk, hukumnya adalah kufur. Sebab itulah walaupun kita kata macam mana daripada ke bawah, satu prinsip yang perlu kita faham di dalam ilmu tasawuf, dia kata ar-rabbu rabbun in tanazzala. Kalau kita walaupun kita lihat daripada atas adalah ta'ayyun ke bawah, sebenarnya walaupun nampak semacam turun, penurunan, Tuhan itu tetap adalah Tuhan. Jadi 1, 2, 3 la ta'ayyun awal, ta'ayyun sani, itu adalah peringkat ketuhanan. Jadi barang siapa kata itu adalah peringkat makhluk, hukumnya adalah haramlah. Seterusnya, kalau begitu, di manakah peringkat kejadian manusia? Peringkat kejadian makhluk sebenarnya berlaku pada peringkat yang keempat, iaitu namanya ialah martabat wujudiyah. Peringkat tadi ialah al-a'yanus sabitah. Al-a'yanus sabitah, benda yang di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Peringkat di sini ialah peringkat wujudiyah, iaitu bermula daripada martabat alam arwah, iaitu alam nyawa, iaitu ibarat daripada beberapa perkara yang kauniyah, yakni yang masuk di bawah alam kun. Di sinilah yang dikatakan peringkat kun fayakun. Kun. Peringkat yang keempat inilah yang mana yang dibawa ataupun yang ditafsirkan sebagai peringkat kun. Yang kita kata kun fayakun itulah yang dikatakan peringkat kudrat. Peringkat kudrat ataupun pekerjaan Tuhan yang tiada pertengahan dan juga perantaraan, lagi mujarrad, yakni sunyi daripada bergantung dengan tabiat, lagi basit. Yang ini termasuk dalam ilmu falsafah, dibawa dengan sedikit pemahaman falsafah. Tetapi yang sebenarnya di sinilah yang kita nak faham, tiada bersusun padanya yang di atas segala zatnya, maka mengenal dirinya dikenal setengahnya akan setengahnya, dan atas segala umpamanya. Maka yang pertama-tama yang dijadikan oleh Allah SWT, iaitu nur Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di sinilah sebenarnya di peringkat kejadian Nur Muhammad. Nur Muhammad berlakunya di sini. Tetapi ini adalah antara sebahagian pandangan. Pandangan yang kedua, ada yang mengatakan Nur ini adalah juga termasuk di peringkat yang mana yang atas. Tapi peringkat Nur yang Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam yang Nabi Muhammad SAW berkata pada Jabir, awaluma khalaqallahu ta'ala nur nabiyyika ya Jabir, itu di peringkat di sini. Makhluk yang pertama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah nur Nabi Muhammad SAW. Di peringkat mana? Peringkat wujudiyah. Tengok barulah di sana ada satu batasan. Batasan di antara martabat ketuhanan dan juga martabat kehambaan. Di sini adalah perantaraannya. Dan nur Nabi Muhammad SAW itu dijadikan daripada nur, daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Nur maksud nurullah tu maksudnya ilmu Allah. Daripada ilmu Allah untuk menjadikan makhluk, jadi menjadilah satu makhluk namanya adalah Nur Muhammad. Jadi nampak tak bagaimana batas di antara ketuhanan, iaitu nur Allah, maksudnya ialah di dalam ilmu Allah. Allah menjadikan makhluknya, di situ adalah martabat kehambaan. Maka di situ ada satu garisan yang mana garisan pemisah yang saya sebut sebelum ni, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Itulah batasannya. Jadi kalau ada yang mencampurkan martabat ketuhanan masuk dalam martabat kehambaan masuk dalam martabat ketuhanan, itu jadi kacau. Yang ni yang salah sebenarnya. Sebenarnya peringkat Nur Muhammad berlaku pada martabat di sini. Okey, terusnya. Yakni Nur Muhammad iaitu daripada Tuhannya. Bukan ia setengah daripada Nurullah. Bukannya Nur Muhammad tu ambil contohnya kita satu plastisin. Plastisin kan. Kita plastisin besar kita ambil, cobek, tarik keluar. Bukan begitu. Jadi yang dipahami pada oleh yang sesat, dia ambil Nur Muhammad cabisan daripada Nurullah. Tu jadi kacau. Maksudnya Nur Muhammad tu jadi Allah. Sebenarnya Nur Muhammad itu dijadikan daripada terkandung di dalam ilmu Allah. Tu nak maksud Nurullah. Nurullah ni di dalam ilmu Allah. Maka salah tak sebenarnya pemikiran Nur Muhammad? Tak salah lah. Sebab mestilah ada di sana kenyataan kejadian makhluk yang pertama, iaitu nama Nur Muhammad. Tapi Nur Muhammad itu jadi macam kita lah, seorang, kalau kita arkitek, kita fahamlah arkitek. Arkitek tu bagaimana nak menjadikan satu bangunan. Di dalam pemahamannya adalah bangunan begini. Maka digoreskanlah, ditulislah, dilukislah. Ada tiangnya di sini, berapakah dia punya lebarnya dan lain-lain. Itulah sebenarnya konsep Nur Muhammad. Bukannya Nur Muhammad daripada Nurullah yang kita faham. Macam plastisin tadi, ambil plastisin, cobek sedikit, letak tepi. Nur Muhammad di sini, Nurullah di situ. Jadi Nur Muhammad iaitu Nurullah. Salah lah. Dia ialah satu kefahaman yang mana perlu dipahami. Sebab itulah masalah martabat 7 ni perlu dipahami dengan sifat 20. Perlu dibawa dengan sifat 20, ilmu makulat dan juga ilmu mantik dan lain-lain. Bukan satu ilmu. Kalau tidak, dia jadi kacau, dia jadi salah. Salah sebab salah faham. Okay. Terusnya, kemudian dijadikan daripada Nur Muhammad itu segala arwah, segala ruh-ruh para nabi, mursalin, mukminin dan seterusnya. Barulah awaluma khalaqallahu ta'ala nur nabiyyuka ya Jabir, daripada situ dari dahinya ruh para nabi dan lain seterus daripada seluruh makhluk. Maka itu adalah ibu punca kepada kejadian. Lepas tu pergi kepada martabat yang kelima, iaitu martabat alam misal yang dinamakan sebagai alam khayal, iaitu yang terbit daripada halbak otak, dinamakan sebagai ardhul simsimah ataupun ardhul haqiqah. Iaitu alam misal ini perumpamaannya ialah
perkara yang kauniyah yang masuk di bawah kun. Lagi yang halus tiada menerima disukukan, yakni menerima bercerai-cerai dan tiada menerima setengah-setengah, yakni tiada menerima bahagi-bahagian dan tidak menerima cari. Yang ni yang saya kata tadi, daripada nur Nabi Muhammad SAW itu dijadikan segala makhluk. Tetapi di situ adalah peringkat kita kata satu idea. Peringkat idea, kalau kita kata sebagai, kalau seorang arkitek ni, peringkat idea. Idea bagaimanakah makhluk ni siapa, tinggi mana, besar mana dan seterusnya, ataupun lahir bila, wujudnya bila. Itu adalah peringkat tadi, peringkat alam ruh, peringkat alam arwah, peringkat alam ruh dijadikan ruh Osman gini. Peringkat alam misal ni ataupun alam khayal ni, bagaimanakah atau secara perincian, bagaimanakah, di manakah, bilakah, situ. Tetapi bukannya dibuat secara setengah ataupun dikoyak-koyak, tidak. Bukannya yang ni ditarik tak sini, yang ni tarik tak sini, tidak. Tetapi dibuatkan sebagai diletakkan sebagai di bawah kun, maka diletakkan di satu perkara yang kita kata sebagai contoh gini. Contoh gini. Saya sebagai arkitek, terbalik pada arkitek, saya ada panduan. Di dalam panduan itu saya nak perincikan benda, tiang mana, bangunan mana, itu ialah di peringkat alam khayal. Alam khayalan. Lepas tu barulah kita, lepas alam khayal tu, bila dah ada satu perincian itu, barulah pergi pada alam ajsam. Alam kasar, yakni disusun daripada beberapa kejadian yang empat, iaitu api, angin, air dan juga tanah. Maka di situlah keluarnya itu jamat, benda yang tak benar, contohnya batu dan lain-lain. Nabat itu tumbuhan, haiwan, insan dan jin. Maka selepas dikeluarkan ada satu bayangan tadi ataupun idea tadi, maka di peringkat alam ajsam ini barulah dikelompokkan, yang ni duduk mana, yang ni duduk mana, yang ni duduk mana, yang ni duduk mana. Peringkat alam jami', maka berlakulah seluruhnya. Keluar, orang ni keluar di sini, bentuknya begini dan seterusnya. Jadi itulah seberingkas berkenaan tentang martabat 7. Jadi insya-Allah di kesempatan lain saya akan cuba lagi menceritakan, sebab dalam tempoh yang terlalu pendek. Sebenarnya martabat 7 ni satu perbincangan yang besar. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita akan bersambung lagi pada masa-masa akan datang. Saya harap sampai di situ kefahaman tentang martabat 7. Nanti saya akan buat kesimpulan pada masa akan datang, supaya insya-Allah lebih jelas apakah yang sebenarnya yang dikatakan martabat 7 untuk menjadi panduan. Dan sebenarnya martabat 7 ni bukan benda yang kita cakap. Ia sebenarnya ialah perkara yang dirasai oleh setiap para wali Allah mengikut qadarnya masing-masing. Wa yu'tidu kulladzi haqqin haqqahu. Dan diberikan setiap orang yang berhak itu akan hak masing-masing. Ada yang sampai martabat al-ajsam, ada martabat al-arwah, mengikut qadar masing-masing. Bukan semuanya adalah sama. Itulah dulu pada petang ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Boleh. Abi punya mic tu dia tak tepek sini. Apa macam tu? Hati. Jom, membuka.